Dia jadi terabur sebab dia tak tahu. Oh, baru start record. Alright. So kita akan start dengan SNR dulu. Alright. So kita dah tahu dah. Macam yang saya selalu tekankan. SNR tu maksudnya apa? Bukannya SNR saja-saja kita sebut. First kali yang kita tahu adalah SNR itu adalah support. Alright, support. Support yang mana yang kita ketahui adalah lantai dalam segi kata lain ataupun harga yang terendah, harga yang terpaling rendah ke bawah dan juga tempat untuk kita nak buy. Alright, ini adalah support. Yang mana kita tahu dia adalah dipanggil sebagai lantai ataupun harga yang terendah ataupun ianya adalah tempat untuk kita nak buy. Settle bab support. Kita masuk ke resistance pula. Resistance ni apa sebenarnya? Resistance ni dengan kata lain orang akan panggil dia atap ataupun langit, tak kisahlah apa nama pun, yang korang tahu dia adalah tempat harga yang tertinggi. Dekat mana price tu berada dekat tertinggi sekali, paling atas sekali, itulah resistance. Dan juga dia adalah tempat untuk kita nak sell. Alright. So itu adalah secara basic untuk pemahaman apa itu SNR. Saya tak buka lagi chart, nanti kita akan masuk pada chart pula. Settle bab SNR. So bentuk dia macam mana? Bentuk support. Alright, untuk bentuk support yang kita tahu adalah berbentuk V. Alright, ini secara simple je. Bentuk support, alright, ini adalah berbentuk V. Manakala untuk resistance bentuknya adalah bentuk A. Ingat tu je. Resistance bentuk dia A, support bentuk dia V. Supaya korang tak keliru lagi lepas ni, alright. Support V, resistance A. Bentuk dia adalah bentuk A. Simple je. Alright. Settle bab tu. Kita masuk kepada pula how to identify valid SNR. Ramai orang dia silap. Dia dah tahu dah SNR, dia dah tahu dah mana support, dia dah tahu dah mana resistance. But at the end of the day, dia masih lagi silap. Dia masih lagi tak tahu macam mana tanda nak valid, nak tahu SNR yang valid tu nak tanda dia macam mana. Faham tak? SNR kita dah tanda, kita dah tahu dah tanda SNR. Kita dah tahu dah tanda SNR, kita dah tahu dah macam ni, okey ni tanda. Kita dah tahu dah bentuk ni je kita. Tapi adakah dekat dalam chat banyak macam ni kan, contohnya kan. Takkan kita nak ambil semua 1, 2, 3, 4 semua SNR tu. Jadi kita kena ketahui SNR macam mana bentukkah yang kita perlu untuk tanda. Alright. So itulah kepentingannya untuk valid SNR. Ramai orang tak faham kan, dia cakap penting ke nak tanda valid SNR ni? Yes. Pada Syah sangat penting menekankan kepentingan valid SNR. That's why kalau SNR tu tak valid, contoh macam korang tengok kan market macam ni, kenapa dia boleh break macam ni, break terus dan dia tak ada retest pun kat sini? Sebab apa dia tak retest? Sebab SNR tu tak valid. So kat sinilah kepentingannya untuk korang belajar mana yang basic, mana yang baru lagi nak kelas apa semua kan. Tanya Syah nak PC apa semua, sama je, benda yang sama Syah akan ajar. So harap korang fokus. So kita akan cari how to identify valid SNR. Alright, to identify valid SNR, it is must have, dia wajib, bukan berikut bentuk lagi yang wajib sunat, dia mesti ada second, yang dipanggil second movement. Second movement tu apa? Second movement tu contoh dia macam ni lah. So kita akan cari bentuk yang ada second movement seperti berikut. Alright, this will be your first movement. Yang satu, yang ni lah second movement. So ni lah yang kita nak cari untuk kita nak mark dekat chart kita. As example, kita dah buat marking macam ni kan, kita dah nampak, alright. So kita dah tahu dah kat sini adalah first movement dia, and this will be the second movement. So kita dah tahu kat sini, barulah valid untuk kita nak mark atas ni. Selagi kita tak nampak ada second movement, tak valid untuk kita nak ambil zone resistance ni untuk kita nak sell. Alright, dapat tak? Ini sebagai contoh. Dan yang kedua pula kita nak tengok, kalau ni adalah R tadi, contoh untuk resistance yang valid, dan manakala kita punya support pula adalah support yang valid, perlu juga ada second movement macam ni. Faham tak? Sama juga dengan contoh yang saya bagi dekat dalam tadi tu. Kalau kita nak tanda kan macam ni, kita nak nampak. So kita dah tahu dah, bila kita nampak kat chart, this will be your first, second, and this will be third movement. If ada second movement kat sini lagi, fourth movement, dia akan panggil fourth, third. Tapi banyaklah, maksud saya nak cakap tu, dia mesti kena ada second movement yang ni kalau untuk support. Alright? Simple je, jangan pening-peningkan kepala, kita go through one by one. Nanti kita baru kita akan masukkan dekat chart. Untuk sekarang kita just tunjuk je teori, tak kira lah time frame mana pun, tak kira lah kau pakai broker apa pun, semuanya adalah benda yang sama. Alright? Jangan tanya soalan,
Kalau dekat time frame berapa nak cari benda ni? Syah, kat time frame berapa nak cari benda ni Syah? Aku tumbuk kepala kau. Dekat time frame mana-mana pun tak ada masalah, alright? Kau nak pakai kat mana-mana time frame pun tak ada masalah. Yang penting any time frame kena pakai, kena cari dua benda Allah ni untuk nak pakai kat mana-mana time frame pun. Faham tak? Dah dapat benda ni barulah kau boleh ada konsisten, barulah ada tempat yang kau nak cari zone untuk kau nak buy ataupun kau nak sell. Tapi kalau dekat SNR yang basic, yang valid ni pun tak tahu lagi, masih lagi silap. That's why orang akan MC, loss dan sebagainya lah. Ini paling buruk lah, paling teruk lah. Tak masuk bab MM ke, tu semua lain cerita lah. Alright, so kita dah settle bab SNR yang valid. Senang je benda ni, betul tak? Korang cari dekat pattern tu, nanti saya akan tunjukkan dekat chart sekejap lagi. Ini hanyalah teori sahaja. So, how to identify valid second movement. So, kita dah belajar tadi. Alright, kita dah belajar tadi berkenaan dengan second movement. SNR yang valid, macam kita cakap tadi, SNR yang valid, dia kena ada, mesti ada second movement. Dan bagaimana pula kita nak tahu yang second movement tu valid? Sebab kita banyak kali tertipu dengan chart. Kita nampak dekat line chart, nampak macam ada second movement. Bagi contoh kan, kita tunjuk macam ni. Kita cakap, oh ni adalah second movement yang Syah ajar. Alright, kat sini Syah nak ajar korang balik. Sebab ni pun saya bagi homework dekat geng-geng select SRK. Saya suruh diorang buat balik homework. Sebab ramai yang silap lagi. Ada lagi yang masih silap walaupun saya dah share minggu lepas. It's okay. Proses kan, learning is the process kan. So kita kena ambil proses learning tu untuk kita. Sebab ada orang dapat lambat, ada orang dapat cepat. So terpulang pada diri sendiri. Yang penting korang tetap berusaha, right? So next topik kita yang ketiga adalah how to identify valid second movement. Untuk kita nak tahu berkenaan dengan second movement kita ni valid ke tak, kita perlu pergi kepada candlestick untuk memberi confirmation. So sebagai contoh, kita nampak dekat line chart, kita dah nampak okay, ini adalah resistance yang valid. Dekat valid hanya pada line chart. Pada line chart. Right. So untuk kita nak dapatkan confirmation betul-betul valid ataupun tidak, kita akan pergi ke candlestick untuk kita nak tengok pergerakan dia. Untuk resistance, kita mestilah akan cari candle bullish. Sebab resistance ni dia menurun, dia downtrend, dia turun, dia naik, dia turun. So macam ni lah kita nak cari. Inilah second movement dia, yang valid punya second movement. Dan second movementnya di break. Saya slow, saya cuba slow, saya takut saya cakap terlalu laju. Alright. Ini adalah line chart. So kalau kita tengok pada line chart tadi, macam saya beritahu, ini adalah resistance yang valid. Sebab apa? Sebab kita nampak adanya second movement kat sini kan. Sebab kita nampak ada second movement kat sini. But saya baru belajar dengan jemaah. So saya sharing je balik dengan korang. Ini kalau nak tahu betul-betul dia valid ataupun tidak, line resistance ni, SNR ni, korang wajib untuk confirmkan dia. Ini adalah sebagai candlestick, adalah sebagai confirmation. Confirmation apa? Bukan confirmation entry je. Confirmation dia valid ataupun tidak SNR tu. Mungkin korang rasa macam benda ni, alah bosannya macam tak ada apa ke. Tapi cari cakap saya, siapa yang dah pakai, siapa yang dah guna, inilah cara saya. Dan cara saya yang terbaru saya follow ikut sebiji macam ni. Sebab banyak kali saya tertipu, saya dah marking zone ni cantik, saya cakap okay ni ada second movement. Saya tak rujuk pada candlestick untuk confirmation valid dia. Saya terus tanda at last price pacak, price turun pacak. Lepas tu saya nak ambil zone ni sebagai SBR, RBS pun tak dapat. Sebab apa? Sebab tak valid. Dia takkan retest lah dekat tempat yang tak valid. Faham tak? Alright. So saya tu yang ni kita nampak dekat candlestick. So bila kita dah tengok dekat line chart, bila kita dah tengok kat line chart macam ni, kita tengok dah, alright, ni dah valid. So kita akan refer pula kepada candlestick. So kita buka candle, kita akan tengok. Alright, turun. Lepas tu dia naik sini. Oh, sorry. Dia turun sini, dia naik. Macam ni, nampak tak? So kita nampak kat sini adalah second movement dia. Second movement dia pun dah kena break. Sebab ada juga second movement yang macam ni. Pernah nampak tak chart macam ni buat? Adakah macam ni valid? Ini tak valid. Yes, kita nampak dia ada second movement. Tapi yang memvalidkan second movement tu dia mestilah kena break. Nampak tak? Dia kena break second movement dia. Saya cuba perlahan-lahan tau. Saya takut korang terlepas nanti. Alright, kita selalu nampak dekat chart macam ni kan. Dia dah turun, dia buat second movement. Lepas tu dia macam ni. Dia tak breakkan second movement dia. So tak valid. Macam saya cakap, second movement yang valid adalah dia punya second movement ni haruslah di break. Haruslah di break. Ini bukan berkenaan dengan SNR kena breakout ke apa. Tak. Ini adalah berkenaan dengan
kevalidan. Macam mana cara kita nak identify valid ke tak SNR kita ni. Kadang-kadang kita salah ambil zone apa semua kan. So bila kita dah tengok dekat chart, kita tengok macam ni. So kita nampak okey ni dah ada break, dia dah break second movement dia. Kita pergi pula kepada candlestick kita. Kita tengok okey ada candle bullish satu kat sini. So that's mean valid lah. Alright. Ini untuk resistance. Okey, kita tengok pula kepada support pula. Support mestilah macam ni bentuk dia kan. So kita nak tengok sama juga cara yang sama. Kadang-kadang korang nampak dekat chart macam ni kan, support dia. Macam ni kan. Kita pun pening nak ambil mana satu, nak ambil sini ke, nak ambil sini ke. Kalau saya akan ambil yang ni sebab saya nampak valid second movement dia nampak clear. Faham tak? Sebab kadang-kadang orang terambil yang macam bentuk macam ni. Sekejap saya tunjuk contoh Santai je kita tak nak pergi mana kan. Kadang orang ambil macam ni. Kan orang tak tahu nak ambil yang satu ni ke nak ambil yang sini. Sebab tu korang kena fikir betul-betul. Kalau nak ambil second movement lepas ni korang dah pandai, korang dah tahu. Simple lah ambil yang ada second movement dan second movement dia haruslah di break. Barulah kita nampak alright ni adalah second movement yang betul. Kalau setakat second movement dia macam ni, lepas tu dia macam ni, tak adalah ini bukannya support yang valid. Support ni tak valid sebab apa? Sebab second movement dia ni tak kena break lagi. Alright. Faham Saya cuba slow-slow Sama juga kita nak tengok confirmation, kita akan tengok dekat candlestick. Macam ni. Bila kenaikan dalam satu kenaikan bullish, dia mesti adanya satu candle bearish. Dia mesti ada satu candle bearish, alright? Lepas tu dia akan meneruskan balik kenaikan dia. So kat sini kita baru tahu, kat sini lah bentuk, inilah bentuk support yang valid. Alright, ni support. Okay, settle. Breakout is saya campur je. Rojak. Breakout adalah satu price ataupun trend yang telah di-breakkan ataupun yang telah dipecahkan trendnya. Alright. Sebagai contoh. Contohnya ini adalah price tengah uptrend. Price tengah menaik, betul tak? Price tengah naik. Dia dah buat break. Nampak tak? Dia dah break lah kat sini. So kita dah tahulah. Okay. Jadi bila dia break, so dia dah bagi tahu yang confirmation dia nak tukar kepada downtrend. Dia nak turun. So sama juga macam ni juga. Breakout untuk downtrend. Alright, kita dah tahulah. Kita nampak price dah mula turun. So kita dah tahu price ni tengah downtrend. But bila dia break kat sini, so tengoklah SNR yang valid korang. Macam saya belajar tadi, yang saya ajar tadi, yang saya share tadi, bukan ajar, sorry. So kita nampak kat sini bila dia break, dia buat satu break dia, satu pecahan kat sini. So kita dah tahu dah, price dah mula nak buat perubahan arah, dia nak pergi ke atas. Alright. Untuk contoh dekat dalam candlestick sebagai contoh kan, saya suka bagi dua-dua supaya korang jelas nampak benda tu kan. Walaupun saya lukis tak berapa kemas. So kita tengok sini adanya nampak kat sini kita nampak contoh lah kan. Saya tak pandai nak lukis. Sekejap. So kita nampak kat sini tengah uptrend. Tiba-tiba price zerap dia jatuh. Dia jatuh macam ni kan. So kita dah tahu lah, ada breakout kat sini, ada break. So sebagai contoh yang lain juga, kalau ni ada break untuk downtrend, contoh yang ni pula dia tengah downtrend, price break. Price break menunjukkan yang dia nak pergi uptrend, dia nak tukar arah. Ini secara simple je saya buat breakout ni. Saya harap korang faham sebagai contoh je, right? Breakout ni semua orang pun dah faham benda ni kan. Breakout. So kita nampak kat sini kena break nombor 1, nombor 2, second movement kita bila dia kena break dia nombor 1 ni, dia break nombor 1 dia akan retest ke nombor 1 balik. Sama juga macam support. Alright, dia break dia nombor 1, ni nombor 1 kita, ni adalah second movement kita, dia break nombor 1, dia akan retest balik dekat nombor 1 balik. Simple saja, right? Settle bab breakout, SNR semua saya dah cover, settle. Saya harap korang faham Dan jangan pandang rendah dengan benda ni sebab benda ni lah basic dia. Kalau kau salah dekat basic, semuanya akan salah lepas tu. Faham tak? Saya nak tengok dulu komen. Benda siap melucah. Benda melucah ni. Pecah boleh. Oi, fokus lah. Aduh. Korang fokus tak fokus ni weh? Faham tak faham apa yang saya cuba sampaikan? Cuba komen faham ke tak? Faham ke tak? Faham ke tak? Komen. Lagi. Alright. Tak faham? Sekejap. Siapa yang cakap tak faham? NSA tak faham apa? Awak tak faham apa?
Nur Hisham Kamaluddin, awak tak faham apa? Saya rasa saya ajar benda yang sangat basic lah. Awak tak faham yang mana? Cuba beritahu saya. Cuba komen. Kat mana yang awak tak faham? Cuba komen. Awak tak faham yang kat belah mana? Yang mana satu yang awak tak faham? Yang mana satu yang awak tak faham? Cuba awak komen. Saya tutup lagu jap. Yang mana satu awak tak faham? Breakout price test ke satu balik. Kalau ada break, macam saya beritahu tadi. Aduh. It's okay. Korang tenang je. Alright, sebagai contoh macam ni tadi saya beritahu. Kan saya dah cakap, kalau adanya SNR yang valid, mesti ada second movement kan. Jadi kan kita dah tunjuk tadi, ada first movement and second movement. So first, second. Nombor 1, nombor 2. Price break. Mestilah dia akan retest dekat nombor 1 balik. Takkanlah tiba-tiba dia nak datang nombor 2. Dia break 1, dia retest lah 1. Faham tak? Dia akan datang dekat first movement dia. Dekat pertama sekali kan korang belajar ambil candle perubahan arah kat mana? Punca breakout. Punca breakout ni lah punca dia yang dinamakan sebagai punca. Kat mana dia punca dia kena break. Ni lah nombor 1 ni punca dia dah kena break. So mestilah dia akan ditest dekat nombor 1 tempat yang dia punca kena break. Faham tak? Nak tanya pun tak payah caps lock. Betul. Alright. Macam mana nak tahu dia mahu break SNR tu Syah? Candle mesti reject dulu close candle atau close candle dalam tu. Nanti saya tunjuk dekat dalam chart. Right? Alright, faham semua settle lah. So sekarang saya nak ajar pasal breakout beduk. Siapa yang faham? Siapa yang nak belajar dah ni? Kita nak masuk ke topik breakout beduk ni. Cepat, siapa yang nak start belajar breakout beduk? Korang komen. Saya nak. Saya nak. Cepat. Mantap. Alright. So, kita dah belajar tadi berkenaan dengan SNR, breakout, SNR valid macam mana, breakout and valid macam mana. So, sekarang kita akan masuk kepada breakout beduk. Breakout beduk ni ramai yang nak belajar kan? It's okay. Saya cuba ajar macam mana cara yang saya faham. Alright. Firstly, apa itu breakout beduk? Alright. Breakout beduk adalah setup breakout. Breakout beduk ni adalah satu setup breakout yang bila sampai je price dekat situ ni tempat terus beduk saja. Alright, bila sampai je terus beduk je. Ini cara Cikgu MB. Kalau saya akan ajar confirmation lah. Alright. Dan juga dia setup breakout beduk ni hanyalah valid. Korang kena ingat betul-betul setup ni hanya valid untuk setup breakout sahaja. Reversal tak masuk, reversal tak boleh pakai. Setup ni hanya boleh dipakai dekat setup breakout. Hanya boleh dipakai setup yang kena breakout sahaja. Selain daripada tu, tak boleh pakai. Faham Alright, kita akan pergi kepada SOP dia. Macam kita belajar sebelum ni, kita ada SOP. Kalau SOP reversal saya tak masuk kot. Saya tak nak ajar reversal sebab bukan bidang saya dan saya pun tak apa-apa mahir bab reversal. Tapi saya just tunjuk je lah. Kalau SOP reversal sebelum ni, SOP reversal, weekly, H4, M15. Lepas tu weekly, daily H4, daily H1, daily H4, M15. Macam tu lebih kurang. Ni adalah SOP untuk reversal. Tapi kalau untuk SOP breakout beduk, lain sikit cara dia. Sebab apa? Sebab ini yang saya dah synchronize kan. Ini yang saya dah kecil kan. Kalau sebelum ni Cikgu MB dia tak buat SOP ni secara detail. Tapi saya buat SOP ni secara detail supaya korang lebih faham lagi berkenaan dengan setup untuk breakout beduk Alright. So kita akan go through satu persatu. Alright. Sebagai contoh SOP breakout beduk Okay, kita nampak yang first thing first, kita dah tahu dah breakout beduk ini adalah berkenaan dengan breakout. So, benda yang pertama yang kita akan nak define, yang kita nak cari adalah SOP yang pertama, yang nombor 1 adalah berkenaan dengan, korang kena cari, yang pertama adalah cari breakout.
Alright, kita akan cari breakout dekat daily. Lepas tu zone wajib dan sunat dekat H4 dan M5 adalah tempat untuk kita nak entry. Confirmation entry zone macam tu lebih kurang. Dan manakala yang kedua punya SOP adalah H4 untuk cari zone breakout, untuk cari breakout. H1 adalah zone untuk kita nak cari wajib dan sunat. Manakala M5 adalah tempat untuk kita nak beduk. Beduk. Betul breakout beduk. Alright, H1 pula adalah ini yang saya baru tambah dan ini adalah high risk. Ini tempat setup yang ketiga ni adalah agak high risk. Lebih baik saya anjurkan korang pakai je yang dua ni, setup ni lagi baik sebab setup yang ketiga ni agak high risk. So untuk H1 kita akan cari breakout, M30 adalah kita nak cari zone wajib dan sunat, manakala M5 adalah breakout untuk beduk Alright. So kita dah simpulkan kat sini, kat bawah ni nampak tak saya tunjuk H untuk daily, H4, H1 ini adalah tempat yang kita nak cari breakout. Manakala untuk H4, H1 dan juga M30 ni adalah tempat kita nak cari zone. Dan yang terakhir M5 ni semua adalah tempat kita nak beduk. Kita nak beduk saja. Kita nak beduk. Alright. Okay, settle bab ni. Kita akan pergi kepada format zone. Weh, apa gaduh-gaduh ni? Sabarlah, sabar. Jadi aku tunjuk kat chat. Sabar. Kau tak belajar teori, tak nak ambil tahu pasal teori. Lepas tu kan jagi tak faham. Nanti tanya lagi PM lagi, Syah, betul ke bentuk wajib macam ni? Betul ke saya ambil breakout dekat M5? Dah breakout M5 pula. Aku tak ajar breakout M5, aku cakap cari dekat daily H4 atau H1. Benda ni kena faham. Belajar daripada awal, kita tak nak jadi bangsa-bangsa Melayu yang pemalas. Faham tak? Kita kena jadi bangsa Melayu yang mentaliti kita macam orang yang rajin. Kita kena belajar daripada basic. Kau nak belajar dulu pun A, B, C, D, E, F, G. Kalau kau nak terus aku masuk chat, okey, aku boleh masuk chat. Kau boleh faham tak? Aku terus buka chat macam ni. Kau boleh faham? Okey, aku cakap aku buka breakout sini. Aku buka line chat. Okey, saya buka daily. Terus ambil sini je zone. Pergi H4. Ambil wajib sunat. Boleh faham? Tak boleh faham kan? Sabarlah, santailah. Kita pergi go through slow. Saya tak nak korang cepat. Cat. Faham tak? Saya tak marah. Korang tu yang buat masalah. Alright. So kita akan pergi kepada format zone. Bila kita dah tahu dah cara nak identify untuk SOP breakout beduk ni, bila kita dah dapat SOP, kita akan pergi kepada format. Kita dah tahu kita punya daily adalah tempat kita nak cari breakout. Dan H4 kita nak cari zone. So kita dah tahu dah nak cari zone. Macam mana pula nak cari zone? Woi, stop. Kau dengar betul-betul ni. Alright, ini adalah format zone. Format adalah tempat kita nak cari wajib dan juga sunat. Okay. Jangan marah, relax je, santai. Alright, wajib punya bentuk. Ini yang saya nak suruh korang fokus. Alright, ini yang saya nak suruh korang fokus. Wajib punya bentuk adalah berbentuk sedemikian dan sunat punya bentuk terbahagi kepada dua. Sunat punya bentuk terbahagi kepada dua. Oops. Alright, ni dia bentuk dia. Ini adalah sama ada. Faham tak? Ini adalah sama ada. Korang boleh pakai, kalau korang dekat zone korang nak tanda tu ada wajib. Macam biasa kita akan, ini adalah sebagai prioritas kita lah. Priority kita lah untuk kita nak marking dalam zone kita. Alright. Sunat ni adalah sebagai backup je. Backup in case kalau kata tak ada wajib, kita akan ambil sunat. Dan korang kena banyakkan buat backtest baru korang akan nampak dengan lebih clear. Wajib kita nak cari bentuk ni, second movement ni. Bentuk second movement ni. Alright. Bentuk ni. Dan backup beduk ni, saya boleh cakap 100% hanya menggunakan line chart, tak perlu buka candlestick. Kecuali kita dah ambil zone breakout lah. Untuk tanda wajib dan sunat ni tak perlu buka candlestick. Alright. Untuk sunat kita akan cari ni dan juga ni. Bentuk first movement macam tadi saya dah ajar tadi, betul tak? Saya dah ajar. Ni nombor 1, nombor 2. Untuk sunat kita akan ambil yang nombor 1 ni. Dan untuk support kita akan, untuk sunat yang kedua punya contoh, kita akan ambil nombor 1 ni. Nombor 1 yang bawah ni. Tu dia. Alright, faham Untuk ni barulah saya akan masuk dekat chat. Sorry. Alright, kita nak masuk kat chat sekarang. So, apa yang kita ketahui tadi,
Saya akan tunjuk contoh marking kat time frame berapa. Sabar, astagfirullahalazim. Aduh, ya Allah. SOP kan saya dah bagi, kan saya dah tunjuk tadi. Sebab itulah jangan banyak cakap. Dengar dulu baru bercakap. Janganlah bercakap dulu baru dengar. Faham tak? Ni SOP breakout daily H4 H1 tempat kita nak cari breakout. Alright. H4 H1 M30 ni tempat kita nak cari zone untuk wajib dan sunat. Manakala M5 ni adalah tempat untuk kita nak beduk. Alright, faham Tak nak, tak payah off, biar je. Kan saya dah cakap, saya dah beritahu awal dah tadi, jangan terpengaruh dengan provokasi. Alright. So, hantar dia nak buat apa suka hati dia. So, saya akan cuba membuat contoh. Contoh SOP yang pertama daripada daily H4 M5. Right, korang dah ready ke belum? Tolong komen ready. Ready. Cepat. Saya nak tunjuk contoh ni. Kalau tak banyak ready, saya malah nak buat contoh lah. Cerita dia. Cepat guys. Full energy guys. Alright, mantap. Alright, so kita nak buat contoh SOP. Ini saya akan tunjuk sebiji macam mana cara saya mark zone. Macam mana cara saya dapatkan zone. Alright. Macam yang orang tanya hari tu, saya suka ulang je banyak kali. Alright, kita dah pergi daily. First thing first, kita akan screenshot. Alright, first thing first, kita akan screenshot. So, kita akan buat satu notes kat sini, daily. Kita akan tulis cari breakout. Ini adalah step pertama kita. Ingat ni, kita dah pergi daily, kita akan cari breakout. Mana yang kita nak ambil? Sini boleh breakout. Sekejap, pakai ni, bawa kemas. Alright, kita nampak sini ada breakout. Sini ada breakout support. Atas ni. So kita dah tahu dah. Okay, kita dah identify mana tempat yang dah kena break. So kita dah tahu kat sini semua ada tempat breakout. So kita dah tanda, tapi kita kena tengoklah yang berdekatan dengan current price. Alright. Masa tu, masa FOMC, ni FOMC lah, saya ambil zone ni. FOMC masa tu, price kat sini masa tu. Dia masih main-main kat sini lagi. Dia belum naik lagi. Alright. Okay, sebagai contoh saya bagi dua lah. Saya bagi dua contoh. Alright. So ni FOMC punya zone masa tu saya bagi. Kita nampak kat sini adanya daily support yang valid. Ni valid tak? Valid. Alright, dan dah kena break. Nampak tak? Dah kena break. So kita dah tahu dah, okay, daily support dah kena break. Untuk confirmkan kita akan buka dekat. Macam mana kita nak tahu confirmkan support tu valid ke tak guys? Komen sikit, kita nak tengok kat mana guys nak tahu valid ke tak support tu. Kita akan buka dekat candlestick. Mantap. Kita akan buka pada candlestick. So macam yang saya tunjukkan tadi, this is your first movement dan dia adalah second movement. Nampak tak? Dia mesti akan adanya candle bearish. Nampak tak ni? Inilah dia yang korang kena check, kena tengok betul-betul bentuk dia. Alright, so kita dah tahu dah ini adalah support yang valid. So kita just buat satu kotak, tak kisah besar mana nak buat. Tak payah besar-besar sangat, tak apa, biar simple je macam ni, alright. Dah settle benda ni, kita akan pergi kepada H4. Pergi pada H4. Apa yang korang kena buat adalah, ini adalah step yang kedua. Step pertama tadi kita dah buat, dah cari, dah identify breakout di daily. Yang kedua adalah korang kena cari wajib dan sunat. Korang kena screenshot setiap kali korang buat dan korang save supaya korang boleh faham apa yang korang cuba buat. Alright. So, bila korang dah buat zone-nya, apa yang korang perlu buat selepas itu adalah korang lukis. Wajib, sunat. So, korang dah tahu dah. Okay, aku nak cari wajib dan sunat dekat dalam zone breakout ni. Alright, dalam zone breakout ni. So kita nak cari mana satu? Kita nak cari. Okay, kalau kita nampak kat sini, yang terdekat kat sini ada sunat. Alright, bentuk dia macam ni. So kita ambil yang ni. Nampak tak ni? Kita ambil sunat tu. Okay, yang kedua kita nak cari wajib lagi. Ada wajib kat sini? Wajib ada tapi atas sangat. So kita tak nak terlalu besar zone, kita ambil lah sunat satu lagi kat sini. Nampak tak? Ada sunat kat sini. Ni, nampak ni. So zone kita dapat sunat dan
Sunat dan sunat. Once korang dah dapat benda tu, padam, save. So bila korang dah save, korang akan bila nak check balik apa yang nota yang korang dah buat, korang akan dapat, oh betul lah aku tanda kat sini. Sebab apa aku ambil ni Oh ni sunat bentuk ni. Oh ni pun sunat juga. Oh boleh, maksudnya boleh pakai dua-dua sunat kalau dalam keadaan tak ada wajib. Kalau ada wajib, kita akan pakai dua-duanya wajib. Alright, settle. So Syah dah tahu dah kat situ, Syah ambil je satu line, letak je satu kat sini, sunat satu dan juga sunat dua. Saya tak payah tengok kanan pun saya dah tahu dah zone-nya. Sebab apa? Sebab kita akan hanya fokus untuk marking wajib dan sunat ni. Kita hanya perlu fokus, saya wajib sunat tu yang saya tak dapat lagi. Sebab abang tak dapat lah, abang kena diam, abang kena dengar apa yang saya cuba sharekan. Baru abang akan dapat tangkap. Kita bila nak tanda wajib dan sunat ni, kita tak boleh tanda dalam kotak breakout yang kita dah tanda kat daily tadi. Itu satu. Yang kedua adalah kita tak boleh tanda terlalu jauh dengan kotak breakout ni. Hanya tengok apa yang berada di atas dia sahaja. Hanya yang berada di atas kotak breakout ni sahaja yang kita perlu tanda. Alright, jangan ambil terlalu atas. Oh, nak ambil sini. Jauh sangat bang. Alright, kita nak ambil apa yang berada di berdekatan dengan kotak breakout dia. So, saya akan ambil dalam lingkungan area sini sahaja. Barulah kita ambil zone-nya. Alright. So, settle, kita dah tanda wajib dan sunat. Ini adalah first price break. Okay, ini pada 14 September. Oh, ni H4 Oh, H4 14 September, price dah break lah zone ni. So, kita tunggulah dia retest kat situ. Nampak tak? Pucuk-pucuk kita dapat. So, bila kita dah ada zone ni, kita nak beduk dekat M5. Confirmation saya dah mana nak ajar sebab benda yang sama je. Saya akan ulang benda yang sama je. Sekejap Alright, M5. Dah terlepas pula. Sorry. Ni. Confirmation benda yang sama juga saya ajar. Kena ulang kaji banyak. Betul bang? Alright. Price masuk zone. The candle close luar zone. Dah ada rejection. Kita dah nampak rejection kat sini. Dia pull back. FM lah. Simple je. FM je. Tak ada masalah. In case, kalau takut nak entry time tu. Alright. Kalau takut nak entry, kotak hitam pula lah. Breakout beduk ini adalah kotak breakout yang kita dah tanda kat daily tadi. Dia akan menjadi kotak hitam. Korang tahu kan kotak hitam, kotak kehidupan, semua kotak-kotak yang korang faham lah. Once dia dah break je kotak kehidupan kita ni, kotak kehidupan ni dah kena break, dia pull back, re-entry lah lagi, sell. Faham tak? Simple je benda ni. Kotak kita, kotak breakout dah kena break. Kat sini ada kotak breakout tadi yang kita dah tanda, kan? Dia dah masuk, dia dah tunam, dia break je kotak breakout ni, dia pull back sekali lagi, entry lagi sell. Simple je. Inilah tempat yang orang akan FM. Dekat kotak breakout ni lah orang akan FM. Sebab dia akan datang sekali lagi. Alright? Contoh lain. Sebenarnya zone FOMC tak payah cari pun sebenarnya. Nampak tak? Ini adalah FOMC. Zone NFP, sorry. FOMC. Ni kotak breakout. Macam saya beritahu sekali lagi. Kotak ni dah kena break. Dia pull back, re-entry lah sell. Alright. Dan kat sini dia dah masuk sekali lagi dalam kotak breakout. Dan dia tak dapat close atas. Apa lagi buat? Sell lah lagi. Re-entry sell. Itulah cara dia. Simple je. Korang faham tak? Secara mudahnya lah. Korang faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Apa yang saya cuba terangkan? Rejection M5 pun boleh. Bukan M15 ke yang biajar. Tak kisahlah. Mana-mana cara pun boleh lah. Kau pakailah mana yang kau boleh buat profit. Tak kisahlah. Alright. So, saya bagi lagi satu contoh lah. Daily, tadi kita dah bagi contoh. Daily H4, M5. Ni dah settle Alright. Kita akan pergi kepada H4 pula sebagai contoh. So, kita akan pergi kepada H4. Kita akan cari manakah adanya breakout yang cantik. Breakout yang cantik. So kita tak payah ambil zone ni. Kita padam dulu supaya tak terkeliru. Alright, kita screenshot dulu. Apa yang kita nak buat. Alright, kat sini kita nampak adanya satu breakout. Betul tak? Kat sini ada support. Zras. Support ni dah kena break lah. Support kat sini, orang akan keliru lah. Sebenarnya ramai orang keliru. Ada nombor 1, ada nombor 2, second movement dia. Alright, orang akan tanyakan Syah, mana satu nak ambil Syah?
Yang nombor 1 ke yang nombor 2? For me, saya akan ambil nombor 2 ni dulu. Sebab nombor 2 ni dah kena break awal. So, saya akan ambil yang nombor 2. But breakout ni korang kena pandai lah. Kena pandai cari. Alright. So, apa? Ambil yang buy pula. Oh, nak buy ke? Nak buy saya ambil lah. Okay, saya bagi contoh lain lah. Saya bagi contoh buy pula. Tapi dalam SOP yang sama. Okay. No problem. You minta, I bagi mah. Alright. Ni ada 1, 2. Alright. Ni dah kena break lah. So, mesti dia akan pull back dekat nombor 1 untuk nak re-entry buy. So, kita tanda je resistance yang dah kena break ni, RBS. Orang panggil RBS ataupun SBR. RBS lah sebab ni resistance kena break, right? RBS kena break kat H4. Kita pergi dekat H1. So, apa yang korang perlu cari? Untuk first, korang jangan tengok belah kanan. Alright, tengok yang belah kiri. So, dalam zone ni, apa yang kita nak kena cari? Buat lagi sekali. Wajib. Sunat. So, kita dah tahu dah. Okay, kita nak cari sama ada 3 pattern ni dekat dalam zone kita. Ambil satu pembaris. Kita tengok mana yang berdekatan dengan zone kita. Alright, kita dah identify kat sini ada satu wajib. Ambil lah satu line tanda, right? Tak payah jauh-jauh nak cari bawah lagi. Ambil lah atas ni sebagai sunat kita. Nampak tak? Simple je. So, kita dah tahu. Okay, kita ambil lah satu line. Letak kat sini satu wajib. Lepas tu kat sini kita letak satu sunat. Zone-nya agak besar lah. Tak boleh buat apa lah. Zone-nya agak besar. Tapi taklah besar sangat. Dalam dalam 19 pip lah juga. Lebih kurang lah. Boleh lah. Dalam 18 pip. Alright. So, kita tengok. Price sampai. Kita just masuk je lah. Just beduk je dalam ni. Nampak tak? Dia dah break. Dia pull back sini. Beduk lah. Selagi dia tak boleh break kotak breakout ni, santai lah. Nampak? Ni kotak breakout. Confirmation lagi. Price sampai. Price masuk dalam ni. Dia bagi rejection. Dia pull back. Entry lah. Buy. Dia datang balik sekali lagi. Buy lagi. Buy. Dia break je kotak breakout. Dia pull back sekali lagi kat sini. Entry lagi. Buy. Kenapa dia sell? Kenapa dia apa? Look to your first left. Tengok apa yang ada kat belah kiri korang. Alright? Tu contoh buy. Sunat tu yang mana, Syah? Sunat yang mana? Astagfirullah. Kejap. Korang relax. Tak relax ni, geng. Sebab kata ustaz tidur. Macam mana bentuk sunat? Sunat. Wajib. Alright? Kat sini kan kita dah nampak ada bentuk wajib. Ni benar lah ni. Okay? So, tu wajib. Sunat ni atau ni? Ni sunat. Ni lah sunat. Nampak tak? Alright. Simple je. So, daily H4 M5 dah settle. Daily H4 M5 settle. H4 H1 M5 settle. So, saya nak tunjuk contoh M30. M30 pula H1. H1 saya try tengok dekat GBP USD lah. Sebab hari tu saya bagi setup dekat GU. GBP USD. Kejap kita akan cari identify breakout lah dekat dalam H1 dulu sebelum kita nak bagi sell lah. So kita nampak kat sini ada breakout H1. Ambil je lah ni. Ni ada breakout H1. Ni ada breakout resistance H1. So kita confirmkan melalui candlestick. So kita nampak okay, ni adalah betul. H1 ni resistance dia betul. Ni adalah nombor second movement, ni adalah nombor first movement. Dah kena break. So kita tunggulah untuk dia nak retest dekat situ. So kita buka line chart. Dan pergi H1 kita akan pergi dekat M30. Benda yang sama juga cari. Apa benda yang kita nak cari dalam zone ni? Kita nak cari wajib, sunat. So kita dah lukis kat sini. Barulah kita cari zone kita. So kita akan tanda. Kita tengok mana wajib yang terdekat. Okay, kat sini kita nampak satu wajib. Tanda je lah wajib. Wajib sini ada tapi jauh sangat kan. Bawah sangat. Ambil je lah sunat kat atas ni. Ni korang kena pandai lah tengok. Alright. So dapat zone dia. Kat sini yang atas ni wajib. Bawah ni sunat. Alright. Nampak tak? Ni. Nampak ni. Saya tanda dulu. Bagi korang nampak. Kat sini saya akan ambil wajib.
Tak ada orang yang boleh bagi benda ni tunjuk secara betul-betul detail Cikgu MB pun rasanya dia tak tunjuk secara detail sangat macam ni. Ni sunat nampak ni. Nampak tak? Kan bentuk sunat macam ni. Ni sunat. Ni wajib. So ni wajib, ni sunat. Korang lukis macam ni, save. Ingat dalam kepala otak korang, okay? Barulah korang akan faham. So price ni dah break. Sama juga, price ni dah kena break. Alright, kat sini kan kita ambil tarik punca. So ni dah kena break kan. So ni dia dah break kan, price ni dah break kan zone tu. So kita dah dapat ambil wajib sunat. Pergi je lah M5. Kita pergi M5, kita cari balik. Tengok mana zone tadi yang dia dah break. Kita buka candlestick. Alah, nampak? Kan sampai tu. Semuanya memang sangat terbaik teknik Cikgu MB saya pakai. Price sampai, dia reject. Reject. Kita dah nampak banyak rejection dah pun. So entry je lah, buy. Breakout punya kotak dah kena break. Kan? Kotak breakout dah kena break. Tunggu je dia akan datang balik. Mesti dia akan datang balik. Kita buka M15 lah. M5 kecil sangat. Nampak tak? Kotak breakout ni dah kena break. Macam saya ajar, macam saya share, bukan ajar. Saya bukan mengajar. Sorry. Kat sini zone kita nak buy tadi. Orang masuk, alamak Aisyah, saya tak sempat buy lah. Santai. Tak sampai lagi, santai. Jangan masuk dulu. Relax. Sub. Once price masuk balik kotak breakout beduk, dalam kotak breakout, full margin. Buy saja. Simple lah benda ni. Nampak tak? Dia takkan datang balik dekat bawah tu. Kau FM je lah, berapa banyak kau nak FM pun. Pacak dia. Berapa pip lah running. Tu dia, 100 pip. Simple je. M15 lah. Alright. So tadi kita dah tunjuk contoh dekat daily H4 M5 ni zone beduk ni ikut korang lah, korang nak masuk kat mana pun tak ada masalah. H4 H1 M5 ni saya saja je buat sebab confirmation senang nak nampak, tak adalah terlalu lambat zonenya nak naik kan. H1 M30 M5. So tu tadi semua contoh saya dah bagi. So saya harap korang buat backtest, follow balik cara saya. Alright, semoga korang dapat faham lah. Okay, Oryx ada tak? Tolong bagi tahu saya ada tak Oryx dalam ni? Scammer Oryx, mantap. Mac co-host. Yes. Oryx boleh bercakap kan? Halo. Okay, mantap. Alright guys, korang ada soalan tak sebelum saya paskan kita punya webinar, kita punya meeting ni kepada Oryx pula. Yeay, nanti saya akan share kat channel kita punya ni Zoom ni. Alright, saya rasa tu je kot, dah tak ada apa-apa lagi soalan saya tengok, semua dah faham. So kita akan terus paskan kepada Oryx the scammer. Silakan. Fuyu. Oh, okay. Alright, Assalamualaikum semua. Semua okey ke tu? Berikan tepukan yang paling gemuruh. Ui, siut. Sampai jepat aku, Syah. Semua orang keluar, Syah. Bapak bodoh, Syah. Tak semangat aku nak mengajar. Mana ada, jangan macam tu. Bapak Okay. So. Okay. So, hari ni saya nak ajar penggunaan trendline. Jadi, trendline saya guna bukan ajar trendline yang betul, bukan ajar trendline salah ke apa. Tapi saya kata, macam mana saya gunakan trendline yang basic. Okay, korang kena faham. Trendline ni ada banyak. Okay. Trendline ni ada banyak. Okay. Saya nak share sekejap. Okay. Saya nak share screen. Sekejap, sebelum tu aku kena clearkan dulu benda-benda tak guna kan. Sabar sekejap. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, maksiat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, banyaknya. Okay. Okay, so saya akan terangkan serba sedikit mengenai trendline ni. Okay. Guys, sebelum tu saya nak tanya. Apa yang korang faham tentang trendline? Saya tak cakap salah atau betul Saya akan terangkan. Tapi apa yang korang faham mengenai trendline? Saya pun tak ada penjelasan yang tepat mengenai trendline. Okay. So,
di higher time frame, trendline saya, okey, trendline ni untuk kita mengetahui ke manakah arah market ketika itu. Maksudnya dia tengah naik ataupun tengah turun. Kadang-kadang kita tak jelas, kan? Kita tak jelas ke mana market nak pergi. Okey, saya beri contohlah sekejap. Okey, saya beri contoh dekat market. Okey, saya suka guna ni macam ni. Okey. Ramai orang suka bertanya, kat mana market nak pergi ni? Kat mana market nak pergi? Tapi kalau saya menggunakan trendline, saya nampak dia sedang menaik ke sedang turun? Dia sedang turun. Jadi fokus saya adalah apa? Untuk mencari sell. Macam tu. Okey. Tapi bukannya kau pergi sell kat bawah, bukan. Okey. Jadi korang kena faham, penggunaan trendline ni adalah sangat fleksibel. Fleksibel maksudnya apa? Ada orang guna trendline sebagai tempat entry. Okey. Tapi ada orang gunakan trendline sebagai direction. Ada macam-macam trendline ni boleh digunakan macam-macam. Macam korang gunakan, ada guna SNR, guna SND, kan, suka hati korang lah. Tapi kalau saya gunakan trendline, ada dua saja. Okey. Trendline saya ada dua saja, iaitu yang pertama, saya nak tahu sama ada trendline itu di higher time frame sudah di breakout ke belum, dan di lower time frame saya hanya fokus nak mencari trendline breakout. Okey, trendline breakout di lower time frame. Okey. So, nanti saya akan cuba gabungkan dengan breakout bedok yang Syah ajar. Jadi, pertama sekali saya akan mengajar ataupun saya akan tunjuk. Tengok ni point A, point B ke apa, suka hati korang nak anggap apa pun. Tapi saya akan tanda hanya S, S, S atau R, R, R. Okey, atau S, S, B, O atau R, R, B, O. Apa maksudnya tu? Orix, SSS maksudnya S. Scam lah dah. Hang. Orik, hang, Orik. Orik. Jap. 3. Support 1. Orik, hang tadi, hang. Hello. Okay. Ada manusia lahan mana pergi kolam dekat Lampung? Sabar Okay. jangan. Hello. Okey, aduh, maafkan saya lah saya ni. Oh, okey. Besar sendawa Okey. So tadi sekat dekat mana? Tolong bagi tahu. SSS. Okey. SSS. Nak tahu di mana SSSS, R. Share screen dulu. Tadi time Syah 700 lebih, time aku 600 lebih je. Aku semangat aku nak mengajar. Yalah tentu. Semua nampak bias. Okay. So tengok ni R, B, O, S, B, O atau R, B, O atau S, B, O. B, O ni refer kepada apa? BO ni refer kepada breakout. Okay, so apa yang saya nak buat, saya akan cari support. Di high time frame saya nak tahu direction dulu. So cukup saya tahu yang sini kan. Sini 1, sini 2, sini 3. So ini apa? Refer kepada apa? S, BO. 1, 2, 3. Okay, kemudian saya akan tunggu BO. Selepas BO, baru saya akan mencari entry. Entry kat mana? Kotak-kotak warna. Belum lagi. So R, breakout. Okay. So sini ada R. Ada breakout tak? Tak ada breakout. Maknanya dia masih belum nak fly. Masih belum nak fly. Kalau saya lah penggunaan saya. Sama juga RRBO, SSBO ada tak? SSBO ada. SSBO 1, 2, BO. Okey. Lepas tu RRBO. Mana contoh RRBO ni aku paling jelas kot. Aku nampak. 1, 2. Delete dulu lah. Ni aku yang paling jelas saya boleh tunjuk. R ataupun sini ni.
BO. Alah, tu bagi signal lah. Signal lah gunanya. Okay, so itu macam dia. Itu penggunaan saya. Okay. Di lower time frame, saya akan fokus untuk cari apa? Saya akan fokus untuk cari breakout dan kemudian pullback entry. Okay. Syah, tadi Syah ada ajar tak pasal cari breakout value? Dah. Saya dah explain. Itu lagi mantap kalau diorang semua dah faham. Okay, so contoh saya tengok ni. Saya dah tahu masa ni saya nampak dia, bukan dah tahulah, saya nampak 1, 2, 3 ataupun nak ambil sini boleh, sini pun boleh. Mana-mana je ikut keselesaan. So ini masih belum berlaku breakout. Okay. Tukar candlestick. Okay, nanti akan ada tanya, kalau tak pandai guna line chart macam mana? Kak, candlestick nak apa? Candlestick boleh body to body? Boleh. Saya suka guna body to body, shadow to shadow. Saya jarang guna tapi fokus saya suka body to body. Kalau tak pandai, korang fokus dekat line chart je. Okay. Now dekat H4 saya dah tahu dia nak jatuh. Kau ni. Minum sikit. Okay. So saya dah tahu dia nak jatuh. Okay. So tugas saya hanyalah mencari breakout di lower time frame. Okay. Ni 1 touch, 2 touch, 3 touch. Okay. So kita cari dekat sini. Ada nampak apa tak? Ada nampak tak apa saya nampak? Ada SSBO. Betul tak? Korang ada nampak SSBO tak? Ada nampak tak SSBO? Ada nampak tak SSBO? Kat mana SSBO? SSBO. Nampak? Nampak SSBO. Jadi di mana yang nak original entry? Saya akan tanda di sini. Dan saya tanda di sini. Pecah ni dan saya akan check dan FM saja. Tiba ngaun FM Okey. Tukar sikit candlestick. Okey. Filter lagi, filter sampai tak Macam tak sampai. Apa ni? Malu. Okey. So, saya punya style breakout saja saya akan terus layer sell. Breakout saya style saya. Breakout saja daripada zone yang saya tanda tadi, saya akan terus tanda pula saya akan terus sell. Okay. Tapi yang lebih selamat adalah tunggu dia pull back. Okay. So kita try guna dekat gold kita try guna dekat gold. Macam mana saya gunakan? Kalau awak dah tahu ataupun awak tak nak guna untuk direction, awak dah ada direction awak sendiri, gunakan dia sebagai panduan untuk breakout. Gunakan dia sebagai panduan untuk breakout. Okay. So tukar kepada line chart. Sini, tengok ni kat H4 ni. Kita nampak dia belum berlaku apa guys? Belum berlaku breakout untuk terbang. So belum. Jadi saya cari apa kalau dia belum breakout? So saya cari SSBO. 1, 2, BO. Tukar kepada candlestick. Alright. So dekat kotak yang saya tanda ni, 1 ni. Lepas tu yang 2 ni saya tanda juga. So bila korang dah tahu apa itu valid breakout, pecah 1, pecah 2, pull back balik. Yakin tak nak sell? FM saja. Sell. Ini cara saya tanda. Dan zone saya hanyalah shadow. Zone saya kalau saya nak tanda kotak ke apa, shadow. Saya akan refer hanya kepada shadow. So, ini besar kan? Okey, besar. Filter lagi bila sampai lower time frame. Filter lagi kalau korang tak puas hati. Besar sangat lah Uri, kepala otak kau nak sell kat situ. Okey, minta maaf, maafkan saya. Jangan marah saya. Saya hanyalah monyet biasa. Tapi aku geram juga benda ni. Okey. Saya hanyalah monyet yang biasa, tak tahu apa-apa. 1, 2. Sini pun boleh 2. Paling lower sini. 1, 2. Okey. So 1, 2, pecah 1 mesti pecah 2. Okey. Kalau dia dah ajar. Ambil kau. Sini tempat sell saya. Dah pecah dua-dua ni, saya akan sell pada ke-2. Dah. Breakout, pull back, sell. Itulah cara saya. Wah, junam juga sharp siut. 70 pip. Tak adalah. Okay, so ada soalan tak? Saya nak tengok siapa yang nak bertanya ni. Saya nak tanya. Saya tanya pula. Saya nak tengok siapa yang nak tanya ni. Kalau saya punya sharing ni ikan-ikan je, maaflah. Monyet-monyet je, minta maaf lah. Okay. Oryx bagi time frame berapa? Time frame ni saya suka guna di higher time frame untuk direction. So direction korang dekat mana time frame-nya? Daily, weekly dan juga monthly. Trendline ada SOP tak? Ada tadi. SSS, RRR. Betul BO.
Internet RM1 yelah. Maafkanlah saya ni miskin, tak ada duit. Scam, robot. Betul, saya scam. Lepas I mellow. Okay, kesian Oris cakap sosokan. Itulah tu. Okay. So jom saya cuba lagi sekali. Okay. Syah, bagi aku zone kotak breakout beduk kau. Zone kotak breakout beduk. Jom. Kita cuba. Kita gabungkan breakout beduk dan juga trendline whatnot. Trendline makrifat. Goal Mana-mana. Goal pun boleh. Jom. Let's try. Kita gabungkan dua-dua ni, Syah. Kau tengok apa jadi. Okay. 178755. 178755. 178755. Jauhnya, Mat. 1787. 55. Okay, 55. 55 lah. 55. Mana 55? Okay dah, sini. Satu lagi? 178540. Okay. So, inilah tempat share kau ni kan? Betul? Betul. Okay. Masa ni news betul tak? Saya FYP. kalau news kawan-kawan, okay, saya kalau news saya akan dah ada zone bukannya time dah news tu baru nak cari zone. Saya kalau news dah ada zone, saya akan terus tengok dekat M1. So dekat sinilah zone dia, betul? Bukan, atas lagi. Atas bodoh. Aduh, astagfirullahalazim, maafkan saya. Okay, ni dia. Okay, tukar pada line chart. Okay, tukar pada line chart. Okay. Saya akan tunggu apa? Tunggu breakout je. Guna trendline. Okay. So dekat sini. 1, 2. Nampak? Breakout saja, saya akan terus sell. Style saya breakout saja, saya akan terus sell. Dengar ni. Breakout saja, saya akan terus sell. Breakout je daripada zone ni, saya akan terus sell. Kalau dia masuk balik, okay. Di manakah zone saya tambah laut? Sini. Di sini. Di sini saya akan tambah laut. Saya akan tarik lagi trendline baru. 1, 2, sudah. Breakout. Jadi pecah 1 mesti pecah 2. So ini adalah 1 korang. Ini adalah 1 korang, ini adalah 2 korang. Okay, tengok. So ini adalah 1 korang, ini adalah 2 korang. So pecah je dua-dua ni, pull back balik, korang sell per habis. Sell gila babi. So di situlah tempat saya layer. Okay. See? Situ tempat saya layer. Kemudian di mana yang saya perlu perhatikan next dia punya station, bus stop dia ke apa kan? Sebab orang selalu ada masalah. Dah entry tak tahu nak exit, tiba-tiba reverse menangis. Patutnya aku close tadi. Alah. Okay. So saya akan tengok support di sini. Okay, support di sini apa yang saya kena perhatikan? Saya kena perhatikan dia breakout solid candle. Kalau dia dah breakout solid candle, barulah saya hold. Tak breakout ataupun dia memberi reaction buy, saya akan TP, exit everything. Saya guna M1 saja confirmation saya masa tu. Kalau news news. Saya ulang balik, news. Melainkan anda adalah abang jemaah, jangan guna M1 sebagai confirmation. Saya guna M1 hanya ketika news. Okay. Ada macam-macam. Korang boleh belajar macam-macam trendline. Ini pun lebih kurang trendline juga. Tengok ni. 1, 2, 3. Macam ni. Ini pun boleh katakan trendline. Ada orang yang guna. Ada siapa yang belajar trendline, diorang tahulah diorang guna macam mana. Tapi saya kata saya ajar hanya untuk mencari direction. Bukan mencari direction lah. Lebih kepada nak tahu trend di higher time frame. Dan di lower time frame untuk saya cari breakout. Breakout. Kemudian saya tanda kotak-kotak warnat. Pull back. Dekat kotak-kotak warnat, saya sell. Okay. Ada faham ke anak-anak? Syah lagi breakout beduk. Kita gabungkan selagi boleh. Ni pun zone shadow ni pun kotak ni kau kan. Ni breakout beduk kau kan. Ni. Sagi rabah kosong. Nipis iman. Ni Sampai 177 apa? Ni. Bawah sikit. Ni. 178. 17821. Okey. Katakan sini lah. So ketika itu ini adalah news. Ini adalah news. Okey, ini adalah news. Jadi
Apa masalah? Cari satu, cari dua. Breakout satu, breakout dua. Tanda trend line. Satu, dua. Pecah satu, pecah dua, pullback. Satu, dua. Shot, pullback, sell. Masuk balik, sell. Nampak? Pecah satu, pecah dua. Tapi kalau saya tunjuk tadi menggunakan line chart. Kalau saya akan gunakan body. Saya akan gunakan body. Saya guna body je. Kemudian, saya akan tanda zone, body. Shadow. Saya tanda shadow. Saya akan tanda shadow. So, breakout saja. Dia pullback saja, sell. Okay? Itulah cara penggunaan trendline saya. Kalau di dalam zone, dengar kalau dia berada dalam zone korang, so korang tandalah trendline dekat dalam zone korang. Jangan tanda luar pula. Jangan tiba-tiba kau tanda sini. Jangan kau tiba-tiba tanda sini. Lepas tu, menangis bucu kata. Kalau di dalam ni, kau tanda trendline terus. Tanda trendline. Sebab kadang-kadang kalau orang suruh tanda support ke resistance ke confuse kan, kau tanda trendline terus. Kau tanda trendline. Lepas tu, nanti kau nampak, dah breakout ke belum? First trendline dah breakout. Kena tunggu trendline kedua breakout pula. Simple. Okay? Simple macam tu je guys. Itu je cara saya gunakan trendline. Kenapa Oris guna trendline? Macam leceh je. Kalau leceh tak payah guna. Okay, itu first. Second, saya guna trendline untuk saya identify first breakout. Okay. Saya identify first breakout. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau dia dah break satu, dia tak break dua, saya takkan entry. Tengok ni. Macam ni kan? Okay. Dia dah break out ni kan? Tapi kalau dia dah break out yang ni, saya takkan entry. Sebab boleh jadi apa? Boleh jadi dia akan bounce ataupun dia akan buy dekat sini. Nampak? Boleh jadi dia akan bounce ataupun dia akan buy dekat zone situ. Tapi bila dah break out, saya tahu dia akan pull back untuk sell. Penggunaan trendline saya. Macam inilah saya lukiskan. Okay. Awak ada V, awak ada V. Viviana Yusof. Okay. So 1, 2. Okay, katakan begitu. Dia dah break out yang ni. Okay, katakan dia dah break out yang ni. Yang ni. Dia dah break out. Okay. Lepas tu dia sampai sini. Dia sampai sini, dia tak break out, candle solid. Dia tak break out candle solid, dia akan naik balik. Tapi kalau dia break out candle solid, pull back, sell. Sebab tu saya kata saya nak identify first breakout ni. Ada soalan tak? Okay, nak baca komen-komen. Mesti ada yang tengah memaki aku. Mesti ada yang tengah memaki aku. Mesti abang Jemaah tengah bahan aku. Kau tengok Syah, 500 lebih je Syah. Ya Allah, dia orang semua tak nak dengar cakap aku Syah. Dia orang semua tak nak dengar. Ada yang busy lah. Tak apalah. Tunjuk contoh buy. Boleh. Okay, saya tunjuk contoh buy. Okay, jap. Saya tunjuk contoh buy. Saya tunjuk contoh buy. Demi korang semua, saya tunjuk contoh buy. Siapa Datuk Karim ni tiba-tiba? Datuk Abdul Karim. Okay, saya tunjuk contoh buy. Mari anak-anakku yang ku kasih. Nak tidur mana? Okay guys. Aku bagi zone. Main tak ram je ni. Okay, delete. Okay. Katoi lah lot. Bodoh. Okay. So di sini katakanlah di sini adalah zone buy. Katakan di situ adalah zone buy. Kenapa? Ada big second movement. Okay. Big movement, second movement. Okay. Support valid. Okay. Ni zone saya buy. Okay, katakan zone dia buy. Adakah bila dia masuk saya terus buy? Oh, tidak Ferguson. Tidak. Walaupun dia masuk dalam zone saya, style saya kalau style orang lain berbeza. Ada orang masuk zone terus FM saja. Tapi saya bila masuk zone, apa saya akan buat? Saya akan riki-riki dulu. Riki-riki. Mat, jauh sangat ke Mat? Sampai tu. Biadab gila. Aduh. Macam mana ni nak bagi tunjuk buy? Aduh. Ni lah. Jap. Sabar jap. Korang semua jangan berlari. Aku stres. Okay. Goal ni baik kat belakang-belakang pula. Katakanlah sinilah simple. Sinilah zone buy korang. Simple. Ini zone buy korang. Okay, katakan ni zone buy korang. Okay, katakan suka hati yang katakan. Kenapa iPad aku ni? Okay, iPad murah. Sorry guys. Okay, so now dia masuk dalam zone saya. Okay, dia masuk dalam zone saya.
Depends pada equity. Acah-acah ya. So depends the situation. Ada orang dia nak buy atau masuk zone dia terus buy per habis. Kalau saya suka safety sikit lah. Saya suka lambat sikit. So saya akan tanda 1, 2. So 1, 2 mesti pecah. Sini. Okay. Macam tak sampai. Sampai. Woohoo! Okay, sampai. Boleh lah. Kita sampai lah kan. Kalau tukar sampai lah. Chill lah. Lebih kurang lah. So pecah je dia pull back saya akan buy. Ni contoh buy, nampak? Ni contoh buy. Okay. Contoh lagi buy. Boleh. Untuk korang semua apa yang tak boleh Mat, korang order je Mat. Walaupun benda free, korang order selagi boleh. Ni tertarik 1. Boleh. 1, 2. Ni tanda trend line ni, nampak? Breakout nak entry ni. Nak entry ni, tugas saya cari breakout je untuk buy. Sini. Okay. Kau kepala otak kau. Okay. So inilah contoh-contoh saya untuk penggunaan trendline saya untuk saya buy. Selagi dia tak breakout candle solid, selagi tu saya buy. Tapi dengar. Kalau tiba-tiba masa tu macam ni ada kotak saya kan, dia dah breakout. Okay. Saya bagi situation pula ni. Aku bagi situation kat korang. So dia dah breakout. Lepas tu masuk balik dalam zone, candle dia solid macam ni. Saya takkan entry. Dia nak ke bawah lagi. So saya akan depends kepada candle. Faham? So ni saya bagi penjelasan yang lebih jelas. 1, 2. Tanda. Okay, tanda. Okay, kemudian telah berlaku breakout. Breakout yang mana? Breakout yang ni kan. Lepas tu breakout yang mana? Breakout yang atas pula kan. Lepas tu kan saya cakap pecah 1, pecah 2. Kat trendline ni masuk dekat yang atas kali ni kan. So dekat sini saya buy kan. Tapi bila dia masuk balik, candle dia closing solid, saya takkan masuk. Boleh bagi contoh Rik? Boleh anak-anak sekalian. Demi korang, apa je aku tak buat Mat. Korang semualah monyet-monyet yang aku sayang. Okay. So contoh contoh mana Alah, tak ada contoh lah. Tapi korang akan faham lah apa yang aku cuba sampaikan. Okay, inilah kot. Okay, 1, 2. Okay, ni contohnya. Saya biasa guna body to body je. So pecah yang ni, saya akan tunggu pecah yang atas. Saya akan tunjuk pecah yang atas. Okay, nampak ni contohnya. Ni contoh yang jelas lah. Jelas gila bapak ni. Dia masuk balik. Closing dia body. Nampak? Closing dia body. Dia akan junam lagi. Closing dia body. Dia akan junam lagi. Nampak? Memanglah korang dapat buy. Dia masuk balik. Manalah tahu kan. Ada orang manalah tahu. Lepas dah pecah dua-dua tu. Dia nak buy lagi. Contoh kan. Kau dah dapat buy sini. Dah dapat. Lepas tu dia masuk balik. Kau nak buy lagi. Kau tengok candle dia closing apa. Tengok. Candle dia closing solid. Memang dia nak junam ke bawah lagi. Tak percaya buat retest. Itu sajalah sharing saya. Ada lagi soalan tak? Macam ni saya cuba tengok bacakan satu persatu. Makin lama makin berkurang. Aku dah tak relevan. Aku dah tak relevan. Opai buat kelas Aku 11. Oh ya ke? Opai buat kelas. Itulah siapa nak dengar cakap monyet. Naik SOP. Saya masih di sini. Okay. Orik, teknik satu atau dua tu kalau news guna M1 kan? Yes. Bukan news M5, M15 tak. Saya guna M1. Zone saya dah guna zone ni di higher time frame. Macam korang dah ada jumpa zone breakout beduk ke apa. Kemudian terus saya tengok M1. Okay. Weh, ada orang ni minta signal Mat. Biadab betul. Dia kata cuba buat. Tak mau. Okay, kena tunggu price close dulu ke? M15, yes. Tunggu price close. Okay. So, itu saja daripada saya, Syah. Terima kasih kerana menjemput. Kalau siapa yang perlukan hikmat tambahan, Syah, kita jumpa di event nanti, Syah. Alright, insyaAllah. Nanti kita akan beritahu bila next event. Alright. Assalamualaikum, Syah. Waalaikumsalam. So, thank you semua guys. Jangan lupa panah. Thank you Oryx dengan Syah dekat Group Along. So, kita jumpa lagi next week insyaAllah. Maksudnya itu sahaja. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As. Tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu sabil haq wa tawassaw bis sabr. Bye-bye everyone. InsyaAllah kita jumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting.